Dia akan habis. Islam sedang naik sekarang. Di Mesir, tak lama lagi akan ada presiden Mesir daripada gerakan Islam Ikhwan yang bertahun-tahun ditindas. Zaman Husni Mubarak. Zaman kebangkitan Islam sudah mula. Rakyat sudah bangun. Rakyat nak bersihkan kepimpinan umat daripada orang yang korup, jahat, tentang Islam, rasuah, tolak hudud, tak mau Islam, sedang bangkit sekarang. Ya, tuan-tuan sekalian, sebab itu kita jelas bahawa apabila Islam telah turun, Nabinya dibawa ke Sidratul Muntaha, membayangkan bahawa tidak ada yang dapat mengatasi keunggulan Islam. Ajaran apa yang lebih hebat daripada Islam? Ada, tuan-tuan? Ada? Ada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini unggul, super, tak ada yang dapat mengatasi keunggulan Islam. Jadi semua orang Islam yang sambut Maulid Nabi, sambut Isra' Mi'raj, dia mesti balik ke pangkal jalan, iaitu hidup bertuhankan Allah, berpegangkan Islam, menobatkan syariat Islam, menegakkan pemerintahan Islam, kerajaan Islam, akhlak Islam, politik Islam, ekonomi Islam, budaya Islam, serba-serbi Islam. Barulah dia memenuhi cinta dia dengan Nabi Muhammad SAW. Tuhan sebut, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu sayang Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, pasti Tuhan akan sayang kepada kamu. Ikut Nabi Muhammad maknanya ikut apa? Ikut Islam. Tapi untuk anda nak naik borak ikut Muhammad, dah tak ada lah. Kita, Nabi Muhammad dah wafat, kita tak boleh nak naik borak ikut Rasulullah. Naik komputer, naik komputer pula. Naik helikopter boleh lah, naik kapal terbang boleh. Tapi yang Rasul nak, Tuhan nak, kita ikut dasar-dasar dia. Apa yang pertama? Kita kena ada pendinding diri. Dunia ni banyak setan-setan, efrit, jin, ya, jin kepala 7, jembalang tanah, hantu kopek, macam-macam hantu, hantu langsui, hantu jenis hantu siam. Jadi kita mesti ada pertahanan. Apa dia pertahanan dia? Wirid yang diajarkan kepada Rasulullah oleh Jibril. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin. Maka efrit yang mengejar baginda pada malam Isra itu hancur, terbakar. Sekarang ni tuan-tuan, orang sudah jadikan amalan namanya Al-Maksurat, zikir Al-Maksurat. Ini dihimpunkan semua zikir Rasulullah, disuruh kita baca. Pagi baca Maksurat, petang baca Maksurat. Maksurat tu ada dua jenis. Satu Maksurat besar, lebar, panjang. Satu lagi Maksurat sughra, ringkas, dalam 15 minit boleh. Jadi kalau tuan-tuan sibuk, bacalah yang 15 minit. Kalau tuan-tuan tak sibuk, baca yang sejam. Baca siang, baca malam, petang. Tuan-tuan rasa sendiri, badan tuan-tuan, kehidupan tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa berbeza. Hari yang tuan-tuan baca Maksurat dengan hari yang tuan-tuan tak baca Maksurat sangat berbeza. Inilah pembawaan Rasulullah. Sebab itu menjadi amalan gerakan Islam, baik ABIM, JIB, PAS, ulama, semua Mesir, Malaysia, semua mengamalkan, Indonesia, semua mengamalkan Maksurat.
wirid, zikir. Jadi untuk berhadapan dengan cabaran yang banyak di dunia ni tuan-tuan, kita kena ada pendinding. Dan di sinilah makanya kita tuan-tuan di Al-Usta, di sekolah Bistari itu, di bawah Queen College University Insania, pelajar sekolah Bistari ini diwajibkan baca maksurat. Ini pendekatan kita. Ini nak bijak agama, hafal Quran, bijak teknologi, tahu komputer, bijak rohani, penuh dengan zikir dan maksurat, bijak moral, akhlak yang baik, kreatif, ya, boleh buat macam-macam. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan cara itu kita menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Jadi tentang salat. Kemudian satu lagi yang tuan-tuan harus beri perhatian, ya. Isra' Mi'raj membawa suatu mesej, iaitu hidup ini adalah perjuangan. Anda jangan hanya hidup menghabiskan nasi saja, menghabiskan beras dan buah, pisang-pisang masjid habis, tapi tak buat apa-apa. Tidak ada jihad. Hidup ini adalah jihad, perjuangan. Tempat rehat besok di syurga. Jangan dapat makan, tak boleh makan, tidur dah, tak payah buat apa. Kita mesti tentang kezaliman, kita mesti tentang maksiat, kita mesti naikkan orang yang baik menjadi pemerintah kita. Betul tuan-tuan? Sebab Rasulullah itu juga adalah pemerintah. Rasulullah juga seorang politician. Rasulullah memerintah Madinah, membentuk negara Madinah yang pertama, negara Islam yang pertama. Rasulullah bukan hanya imam masjid je. Rasulullah bukan hanya sekadar seorang mufti. Dia adalah seorang pejuang, seorang pentadbir, seorang pemimpin, seorang negarawan. Jadi politik itu sebahagian daripada Islam. Siapa tolak ini, Islam dia pecah. Sebab apa? Politik ini soal pemerintahan, soal pemimpin. Kalau pemimpin tu korup, tipu, sapu duit rakyat, makan duit Felda, makan duit lembu, melembukan rakyat, rosaklah kita. Tak boleh lah. Betul tuan-tuan? Betul tak? Islam sangat mementingkan perkara ini. Kita mesti tegakkan pemimpin yang saleh, yang alim, yang bertakwa, yang warak, yang zuhud, yang tak makan duit orang, tak sapu duit rakyat, duit anak yatim. Jadi memimpin itu sesuatu yang sangat penting dipastikan orang baik. Jadi dalam hal ini kita mesti ikut jejak langkah Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa perjuangan Rasulullah SAW itu menekankan tentang baiknya berjihad. Apa dia? Diperlihatkan kepada Rasulullah orang yang bertanam, kemudian dia menuai. Tiap kali dia tanam, dia tuai, tumbuh lagi. Tanam satu biji, keluar 700 biji. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Umpama orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah itu laksana sebutir sebiji-bijian yang mencambahkan 7 untaian hasil. Tiap-tiap satu untaian itu 100 butiran, 100 bijian tadi. Kali 700. Ini apa ini? Kata Jibril, inilah pahala orang yang berjihad di kalangan umat-Mu. Ini maknanya Nabi suruh jihad. Berjihad tentang kezaliman, tolak maksiat. Betul tuan-tuan? Betul tak? Dia tak suruh duduk tidur je, asal boleh makan kenyang sudah tidur.
Siapa yang buat begitu, bala akan turun. Sebut dalam hadis. Dia kata apabila Allah tidak akan hukum orang awam, semua orang, kerana adanya perbuatan jahat setengah orang. Tapi apabila dilakukan kejahatan tu di hadapan orang ramai, dan orang ramai tak sanggah, tak tentang, padahal mereka boleh tentang, maka pada ketika itu Tuhan akan hukum semua orang. Semua orang akan turun bala. Maknanya apa? Maknanya kita ada satu kewajipan sosial, tanggungjawab sosial. Kita mesti menentang kejahatan, menolak maksiat, tolak maksiat, tentang kejahatan, robohkan kezaliman, naikkan keadilan. Orang yang adil, orang yang dipatuhi, orang yang zalim, orang yang disanggah. Ini kewajipan kita. Sebab itu umat Islam, ulama-ulama berjihad di pentas politik dan sebagainya untuk menunjukkan kebenaran Islam, untuk memberi ruang kepada orang pilih orang yang baik jadi pemerintah. Sebab itu mereka tidak hanya jaga masjid. Memanglah tak mungkin semua orang nak jadi pemimpin, tapi itu sebahagian daripada agama. Oleh sebab itu kita katakan haji jangan dibuat pada musim haji. Pilihan raya jangan dibuat pada musim haji. Sebab apa? Kalau dibuat pada musim haji, orang Islam 30,000 tak dapat mengundi. Ini bermakna orang Islam akan kerugian. Dan arah negara ini dibuat oleh orang yang tak tentu. Sebab itu setengah orang menganggap haram benda tu, haram buat masa tu, kerana mengkhianati sebahagian banyak orang. Jadi tuan-tuan dan sekalian, al-jihad, jihad, ya, itu suatu yang penting kita harus buat. Kerana Nabi lihat benda tu. Kena apa lagi yang Nabi lihat, tuan-tuan? 17, ya, gambaran yang dilihatkan kepada Rasulullah SAW itu, ya, ada yang bersifat larangan, ada yang bersifat motivasi, suruhan, ya, tentang tak salat, tentang orang yang tak makan, orang yang makan riba, tentang orang yang berzina, ya, tentang orang yang menjadi penghalang kebaikan, ya, macam binatang, macam batang buruk yang melintang, ya, orang nak lalu tak boleh. Ini dia katakan umatmu yang menghalang orang nak buat baik. Orang nak buat surau, nak buat surau yang lebih besar. Oleh itu roboh surau yang kecil untuk buat yang lebih besar. Ada orang tak nak pula, halang. Kita ada orang yang telah ada hukum, ulama dah bersetuju ini wakaf boleh ditukar. Pasal apa kita nak halang dibesarkan surau ni, supaya surau yang ada aircon dan sebagainya? Bukan di sini ni, tempat lain. Pasal apa kita menghalang? Ini orang ni macam batang, ya, kayu yang menghalang. Sebab halang kebaikan, ya, tuan-tuan. Kemudian tentang orang yang pengumpul berkas kayu, dia dah tak amanah dah. Dia puluh tahun orang tahu banyak korup, banyak rasuah, puluh juta habis duit negara. Sudahlah, tak payahlah memerintah lagi. Nak juga, nak lagi juga. Tipu pun nak juga, nak menang juga, nak ada kuasa. Ini bukti orang ini tak faham tanggungjawab amanah dalam Islam. Kita memerintah ni bukan hak, tetapi amanah, tugas. Kalau kita tak amanah, memang tak berdaya nak amanah. Memang kita rasuah, memang orang kita banyak rasuah, tak payahlah. Bagi orang yang amanah. Betul tuan-tuan? Betul tak? Kalau macam tu senang kerja orang. Yang masalahnya, yang tak amanah ni nak lagi pikul. Tipu pun dia nak, dengan hantu pun dia nak. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah, ya, gambaran-gambaran yang diperlihatkan, ya, orang yang kena gunting lidahnya.
Bibirnya digunting, lidah digunting. Kenapa? Fitnah. Cakap. Orang tak cakap, dia kata cakap. Bohong dan sebagainya. Jadi ini bermakna media masa kita, ya, yang menyebarkan apa-apa siaran, dia mesti menyebarkan perkara yang betul. Kalau tidak, dia lidahnya akan digunting, bibirnya digunting, ya, tangan pun mungkin digunting. Jadi tuan-tuan sekalian, kerana kita barangkali nak salat, kita dah salat Isyak, ya. Kita mungkin nak ringkaskan saja tentang orang yang mencakar mukanya, ya, tentang orang yang bercakap besar, orang yang seruan Yahudi merupakan ancaman kepada kita, seruan Kristian, jangan kita terikut dengan Kristian, ya. Kristian buat begini, kita pun ikut. Dia buat macam-macam adat yang bercanggah dengan syarak, kita ikut. Itu tak boleh. Tarikan dunia ni pun satu masalah yang menghalang kita meningkat. Kalau kita nak meningkat di dunia ni, kita mesti kawal diri kita, jangan terikut-ikut dengan faham dunia, jangan terpengaruh dengan mata duitan, ya. Kalau kita terpengaruh dengan kebenaran, kita boleh dibeli, maka akan berlaku kerosakan dalam negara. Kalau pemimpinnya boleh dijual beli, ya, maka pemimpin itu akan jual rakyat dia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, iblis laknatullah, ya, dan kemudian dilihatkan pula syurga neraka dan dipertemukan dengan nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya di langit-langit itu semua adalah untuk menyatakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin. Dia walaupun dia datang lewat, tetapi dia adalah imam. Dia adalah pemimpin kepada para nabi dan mursalin. Jadi tuan-tuan dan sekalian, inilah perkara yang perlu kita fahami, iaitu bahawa Islam adalah agama yang lengkap. Kita sebagai umat Islam adalah sebaik-baik umat, kerana nabi yang dibawa, yang diutus inilah nabi yang sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril pun tak sampai ke tempat itu. Jadi kalau begitulah nabi yang bawa Islam ni, tak ada sebab kita meninggalkan Islam, mengkhianati Islam. Tuhan sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul. Hai orang beriman, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, jangan khianati amanah yang telah dibebankan atas pundak kamu. Amanah apa? Amanah Islam. Kalau kita tolak Islam, maknanya kita khianat kepada Allah dan Rasul. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad yang kita sambut Maulid dan Isra' Mi'raj, mesti kita tunjukkan, ya, buktikan cinta ini dengan kepatuhan, ketaatan. Kita mengikut dasar-dasar Islam. Sebab itu seluruh ulama-ulama muktabar, ya, memang nak menegakkan Islam, menegakkan masyarakat Islam, negara Islam, undang-undang Islam, politik Islam dan semua sekali. Karena orang yang mengatakan bahawa dalam agama ini tidak ada urusan kenegaraan, orang itu tak betul. Presiden Persatuan Ulama Sedunia, Syekh Yusuf Qaradawi, ini seorang ulama lepasan Azhar yang sangat masyhur. Dia ketua seluruh ulama di dunia ini. Dia sudah buat buku Islam dan Politik, Islam dan Siasah, Islam dan Negara, 2-3 buah kitab. Dia keluar fatwa wajib orang-orang Mesir mengundi memenangkan pemimpin Islam di Mesir. Baik, itu boleh menang. Ini tuan-tuan, ulama yang muktabar, ulama yang berkata benar, ulama yang berilmu. Dia tak peduli siapa, dia tetap menyatakan yang hak. Jadi dengan ulama ini kita sejahtera dan kita bahagia, kerana kita berada di atas landasan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah barangkali sebagai permulaan. Mudah-mudahan orang kampung Pulau Timbul ni tetap timbul dan tidak tenggelam, ya, dengan hal-hal yang ditentang oleh syarak.
dan kita tetap dengan Islam kita, dan kita hidup mati kerana Allah, kerana Islam. Dengan cara itu kita akan selamat sejahtera, kerana Rasulullah mengatakan aslim taslam, masuk Islam anda selamat, masuk keluar balik tak selamat, masuk ambil separuh aja tak selamat. Mesti urkhulu fis silmi kafah, masuk Islam semuanya mesti masuk. Pakaian mesti Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa tak payahlah kita nak huraikan panjang lebar tentang langit dan sebagainya, kerana perkara ini telah pun tuan-tuan maklum. Cuma itulah yang paling saya nak pesan, bahawa kita di kampung ini, di negeri ini, kita mesti hidup kerana Islam, demi Islam, untuk Islam. Kerana Allah, demi Allah, untuk Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami reda Allah Tuhan kami, kami reda Islam agama kami, dan kami reda Muhammad Nabi kami. Dengan wirid yang seperti itu, kita semua mesti menjadi Muslim atau mukmin dalam arti kata yang lengkap, di mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.